Okey, baik, kembali ke studio. Demikian tadi kami bawa kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini. Pastikan anda rancang perjalanan anda. Selain daripada merancang perjalanan anda untuk ke tempat kerja, perjalanan keuangan anda juga perlu dirancang. Jadi hari ini di studio kami nak kongsi kepada anda berkenaan dengan cara untuk bersara supaya anda tidak terjatuh dalam kategori miskin apabila anda bersara nanti. Bagaimanakah caranya? Kita bersama dengan seorang tetamu di studio pada pagi ini. Kami bawakan tak lain tak bukan The Financial Faiz, iaitu Cik Faiz Azmi selaku perunding kewangan kita. Macam biasa baju dia warna dark blue saja, memang dia tak ketukar. Itu adalah identiti beliau sama ada di platform media sosial maupun di TV. Faiz, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sampai di studio. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Syul. Saya tak nak ambil intro lama-lama sebab kita tak cukup masa dengan Faiz nanti ni. Nak cakap berkenaan dengan topik kita bersara miskin pada pagi ini. Adakah KWSP salah satu cara yang paling selamat sekali untuk kita menyimpan duit, bersara menyimpan duit dan sebagainya apabila mereka bersara nanti? Cakap pasal KWSP ya. KWSP ni memanglah kalau bekerja private ya, memang dipaksa carum. So nak tak nak memang kena adalah. Tapi despite that, memang KWSP ni nampak dia punya performance agak baik. Agak baik dengan simpanan yang unitnya harga tetap yang tetaplah. Contohnya macam apa? SSPN, ASB. Tapi KWSP ni dipaksa harga tetap yang sama bandingkan yang lain. Performance dia yang paling tinggi sekali. Yang itu yang baguslah. So, kalau kita ada duit lebih, kalau kita nak tambah sedikit lagi lah, KWSP punya tabung ni memang salah satu cara yang baiklah. Cuma, bila kita nak menyimpan, cakap pasal KWSP ni kita nak masuk senang. In fact, dia memang ada buat kempen-kempen untuk sila masuk duit lebihan. Selain daripada duit yang bergaji ataupun orang yang tak ada gaji ataupun bukan tak ada gaji, dia buat bisnes ataupun dia kerja kontrak yang tak ada cawangan KWSP. Tak kisah daripada diri dia ataupun potongan daripada majikan. Employee, majikan. Pun dia boleh masukkan. Cuma bila nak keluar tu, susah. Ada sebab KWSP ni memang dia aim untuk duit yang digunakan untuk bersara. Kalau kita tengok, boleh buat pengeluaran pada umur 50 dan 55. Separa pada umur 50 dan penuh pada umur 55. So memang objektif dia, salah satu daripadanya adalah untuk simpan duit untuk persaraan. Sebab biasanya kalau kita tak dipaksa simpan, memang kita tak simpan. Betul. Kita akan boroskan. Okey, itu untuk KWSP. Tapi sebenarnya di luar tu ada banyak sebenarnya medium-medium lain untuk kita menyimpan duit di masa tua. Cuma risiko ni macam mana untuk kita evaluate manakah yang sesuai untuk kedudukan kewangan untuk bersara nanti? Okey, kalau kita cakap pasal KWSP, selalunya yang dibandingkannya adalah setiap tahun keluar dia punya dividen, ASB. Okey, ASB dengan KWSP ni memang harga dia tetap. Okey, jadi memang sesuai lah untuk dibandingkan. ASB kalau kita tengok performance dia untuk 5 tahun kebelakangan ni berbanding dengan KWSP memanglah rendah sedikit daripada KWSP. Okey, tak apa, kita letak yang tu, kita pijak. Dan ada juga orang bertanya pasal private retirement scheme ataupun unit trust. Yang ini dia macam adik-beradik ya, di mana harga satu unit dia boleh berubah-ubah. Satu hari ni lain, esok hari lain, lusa lain. So, maknanya dia ada upswing dan downswing. Maknanya kalau kita letak RM10,000 hari ini, tunggu 5 tahun, tunggu 10 tahun, ada peluang ya untuk duit tu naik. Nilai dia jadi RM20,000, ada peluang. Tapi ada juga peluang, bukan tak ada ya. Sebab dia ada downswing over the years ya. Selepas 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang letak RM10,000, dapat RM11,000 ataupun dapat negatif. Dapat negatif, bukan dapat negatif RM8,000 lah. Kuranglah daripada RM10,000 jadi RM8,000. Jadinya, kalau kita buat calculation, kira-kira sebenarnya walaupun ada keuntungan daripada RM10,000 jadi RM11,000 ya, ada boleh dibandingkan lebih baik letak duit itu dalam KWSP. Sebab selalunya kadang-kadang orang keluarkan duit daripada KWSP untuk letak dalam unit trust ataupun gunakan duit cash untuk letak kat dalam private retirement scheme. Kalau dipakai duit cash letak dalam KWSP dengan kadar peluangan dia yang sentiasa positif lah ya. Kalau tak tinggi lah. Tak tinggi. Dekat situlah kelebihan unit trust dan juga private retirement scheme. Di mana kalau kita time the market lah, which ramai perunding akan kata jangan time the market sebab kita tak tahu apa-apa. Okey, tapi kalau kita berjaya time the market, ada 1 tahun tu di mana keuntungan dia secara purata lah ya, boleh dapat 20%, 30% dalam 1 tahun. Sedap dengar tu 20%. Betul, tapi itu untuk 1 tahun. 1 tahun yang itu saja. Lepas tu tahun sebelum tu maybe dia naik 5% ataupun ada yang juga negatif. Lepas dah naik dia boleh turun balik. Dekat situlah risiko yang kita sebagai pelabur ataupun untuk menyimpan untuk hari persaraan perlu tahu. Jadinya bila nak keuntungan lebih, high risk, kenalah high return, kenalah hadapi high risk, di mana duit yang tu boleh naik tinggi dan juga boleh hilang capital dia. So kalau untuk duit persaraan ya, duit ni memang tak boleh hilang.
Kalau hilang kita tak boleh bersara ataupun bersara kena dilanjutkan. Ada argument ya di mana lebih baik letak duit tu di dalam tempat yang lebih selamat. Maknanya allocation untuk bersara kat sini. Jangan usik. Biarkan dia saja. Kalau duit lebih cash, maybe boleh. Tapi itu adalah hak masing-masing lah untuk memilih. Okey, kita kena pandailah ikut situasi semasa. Tak boleh pukul sama rata kan lain orang lain kedudukan kewangannya. Okey, secara general puratanya berapa sebenarnya amount yang diperlukan untuk seseorang individu itu menyimpan untuk di hari persaraan untuk individu yang berkeluarga? Okey, kalau kita cakap pasal SPP numbers ya. Dulu dia kata 250,000 dah boleh. Lepas tu dia tukar 1 juta. Okey, lepas ni I tukarlah 3 juta. Ikut sebenarnya ikut apa? Ikut kita punya perbelanjaan sekarang. Maknanya kalau kita dah biasa bawa kereta, tak naklah bersara kena bawa motor. Kereta pun ada jenis juga. Ada orang tak nak jatuh air muka. Waktu dia tengah bekerja, dia bawa kereta Continental atau Jepun. Lepas bersara, dia kena tukar ke kereta Malaysia. Jatuh air muka dia. So, jadinya, kita punya taste ni tak akan berubah bila kita bersara. Maybe income akan berubah secara drastik. Dah tak ada income, tak ada pendapatan. Tetapi taste kita tu tetap kanda. Nak makan. Dulu makan spaghetti tiap hari. Sekarang ni kena makan nasi kat tepi. Nasi bungkus. So jadinya benda tak akan berubah. Jawapan dia ikut macam mana kita nak jalankan hidup kita. Maintain tak kita punya lifestyle tu selepas bersara. Ada cara untuk buat kira-kira benda ni. Calculation ni memang ada dekat luar sana. Iaitu ya, apa-apa yang kita belanja pada hari ini, 70%. Kita beri income 70% tu kita perlukan waktu kita bersara nanti. Jadinya tapi tambah dengan inflation. So maksudnya kalau umur 35 nak retire, kita targetlah bila 20 tahun lagi. So 70% daripada contohlah RM10,000 RM7,000. RM7,000 lagi 20 tahun tak sama dengan RM7,000 sekarang. Jadi kena faktorkannya, ada kira-kira contohnya jadi RM15,000. So pada time kita retire, kita akan gunakan RM15,000 sebulan. Lepas kita dah retire pun tak semestinya kita berhenti inflation di situ. Umur 55, nak hidup lagi 30 tahun, umur 85, RM15,000 itu pun perlu difaktorkan ada kenaikan dia. Dekat situlah kena ada banyak kira-kira. Kos kesihatan lagi kan? Betul. Kesihatan ni kalau tak ada insurans, tak cover mati kekal, memang susah sedikit lah. Jadi perlu double lagi kan simpanan tu kan? Memang sepatutnya sementara kita masih bekerja ni, kita dah bayar medical card contohnya ya. Tak kisah tak cover ke insurans ke. Jadinya bila kita dah retire, kita kena fikir kita waktu dah tua itulah lagilah kita perlu continue bayar. Tapi masalahnya income dah tak ada. So macam mana nak bayar? Yang itu kena ada simpanan. Okey, baik. Kita tak nak nanti lepas dah bersara. Ada tak kes yang bankrupt selepas bersara ke, tidak mempunyai kewangan yang mencukupi dan sebagainya? Memang ramai. Biasanya selepas 3 tahun ya, kita punya numbers 3 tahun duit KWSP itu, duit dia lah semua. Habis. So jadi bila dah tak ada duit tu, kalau dia masih ada hutang, sebab kita kena ingat, KWSP benarkan kita bersara, bukan bersara, keluarkan duit tu pada umur 55. Tetapi hutang rumah, hutang kereta, hutang ASB financing, semua tu hutang-hutang kita cakap ni boleh diambil sampai umur 70 tahun. Jadi bila kita jumpa bank officer, dia kata boleh bang beli rumah ni, umur abang 50. Tapi boleh tarik sampai umur 70. Betul. So dapatlah bayar balik untuk pembayaran 20 tahun. Tetapi orang tu cuma bekerja untuk lagi 5 tahun ataupun paling komang-komang pun 10 tahun. So lagi 10 tahun yang baki tu macam mana? Dekat situlah kalau dia tak fikir sekarang macam mana dia nak, satu, nak sambung bayar installment tu walaupun tak ada income, ataupun nombor dua, macam mana nak fully settle kan baki pinjaman rumah tu pada umur 55 waktu nak retire, dan dia akan ada dalam keadaan yang susah. Tapi kadang-kadang dia pakai duit KWSP lah. Tapi itulah KWSP ni sebenarnya dia benarkan kita buat pengeluaran. Tapi pengeluaran dia bersyarat. So kalau nak beli rumah, umur dah 40 tahun nak beli rumah, tak ada deposit sangatlah. Kalau ada deposit pun, KWSP benarkan kita keluarkan 10% harga rumah tu untuk bayar deposit. Kita ada pun 10% tu. Contoh rumah tu harga RM800,000, 10% RM80,000. Kita ada duit tu. Tetapi kalau kita nak keluarkan RM80,000 daripada KWSP untuk nak ganti balik duit yang kita dah bayar untuk deposit tu, KWSP benarkan benda tu berlaku. Sebab dia tahu kita simpan-simpan ni ada tujuan-tujuan dia. Contohnya sakit, sambung belajar, beli rumah. Nampak tak? Beli kereta dia tak kasih. Rumah boleh. Sebab itu cara dia berfikirlah untuk rakyat lah. Okey, untuk bersara ni kadang-kadang ada yang memilih untuk bersara awal kan, walaupun panjangnya sehingga ke 60 tahun. Ada 55 tahun pun dah bersara. Tak tahan kerja katanya, tekanan dapat kerja kan. Jadi untuk mereka yang dah bersara, kan mereka digalakkan untuk bekerja kembali untuk mendapatkan
turunnya pendapatan, duit-duit asas lah macam makanan, mungkin barangkali minuman, ialah bil-bil utility dan sebagainya? Soalan yang amat bagus ya. Sebab bersara ni dalam pendapat saya ada 3 cara. Nombor 1 adalah bersara paksa. Kita kerja dengan satu company itu, terutamanya dengan pihak swasta, pihak kerajaan lah, public ya. Dia ada time limit dia. Umur sekian-sekian kena bersara. Okey, itu satu, itu bersara paksa. Nombor 2 adalah bersara kesihatan. Macam tadi Syu cakap tadi, dia stres, dia sakit, dia bersara. Okey, nombor 3 adalah bersara dari segi kewangan. Dah ada 10 juta dalam akaun. Letak dalam ASB ke, ASB 1, 2, 3, dapat 5%, setahun dapat 500,000, sebulan 40,000, takkan tak boleh bersara dari segi kewangan. Itu yang paling cantik lah. Tapi dari segi nombor 1 dengan nombor 2 ni, dia sebenarnya tak ready untuk bersara. Tetapi dipaksa bersara daripada majikan dan juga dari segi kesihatan. So dari segi ini, kalau dia dipaksa bersara macam ini, dia terpaksalah kena kerja balik. Walaupun maybe bukan kerja yang dibuat sebelum ni lah. Contohnya dia pergi buat bisnes ke, ataupun dia pergi buat yang ada banyak-banyak lah gig job, tetapi kita kalau boleh tak nak sampai ke tahap itu. Nak bersara, kena bersara dengan cantik, dengan selesa, dengan elegan. Maknanya kita pilih masa kita sendiri, kalau boleh lebih awal. Ada orang dia umur dia dah 50 tahun, dia kata dia tak boleh bersara, dia boleh ambil retirement awal, early retirement, tetapi dia saja nak kerja, saja nak dapatkan duit, dia dah banyak kat sini, tapi dia saja nak dapatkan gaji. Sebab gaji itu masuk, dia tak anggap pekerjaan itu sebagai satu kerja, dia anggap dia tu seronok. Yang selalu saya nampak adalah cikgu, dia seronok mengajar, dia nak bagi lagi, duit dapat, dia pakai begitu sajalah. Okey, baik. Jalan yang terbaik sebenarnya ialah bersara ni. Kadang-kadang tadi Cik Faizal kongsikan, dia ada 10 juta dia bersara kan. Betul. Tapi duit ni kalau ditarah macam bukit lah, dia akan habis juga kan. Kalau kita tidak merancang perbelanjaan kita di persaraan nanti. Jadi macam mana untuk kita mengawal nafsu ni kan, untuk mereka yang ada duit persaraan yang mencukupi, tidak mempunyai kesedaran berkenaan dengan ialah struktur kewangan dan sebagainya, untuk kita berikan nasihat kepada mereka. Dan apakah bayangan yang akan berlaku sekiranya mereka tidak menjaga kerakusan diri mereka untuk ialah menggunakan duit-duit simpanan yang telah pun disimpan selama ini? Okey. Kalau saya jawab yang terakhir sekali, apa akan jadi kalau dia tak jaga-jaga benda ni? Nombor 1, dia akan telefon anak dia. Nak, boleh tak tolong? Paling common tu. Tak. Dekat situlah benda yang saya paling tak suka. Di mana kita sebagai, saya pun tak adalah, saya di tengah-tengah. Anak ada, retirement dan anak ada. Alhamdulillah. Jadi di situ, saya ada lagi 20 tahun untuk bekerja secara konvensional lah. Maknanya sampai umur 55 tahun. Saya ada masa untuk plan. Kalau saya tak plan sebelum ni pun, sekarang ni saya ada masa untuk plan. So, jadi di situlah, masa 20 tahun telah kita punya time horizon kita untuk plan supaya umur 55, kita boleh retire dengan elegan tanpa menyusahkan mana-mana pihak, terutama sekali anak-anak. So, dari segi itu, dah ada kesedaran tu, barulah boleh. Masalahnya, ramai yang kawan-kawan ataupun peers yang saya nampak, dia anggap anak-anak dia itu sebagai retirement scheme. Okey, di situ adalah benda yang tak baik. Sebab tak semestinya anak tu menjadi. Dan tak semestinya anak tu pun ada dia punya plan. Dan sekarang ni pun umur 30-an pun ramai yang dah diperkatakan menjadi sandwich generation, di mana ibu bapa demand dan anak-anak minta juga. So di mana dia sendiri tak boleh nak tu. So kalau dia tak boleh nak menyimpan so kalau lah dia dah terasa benda macam itu, kenapa dia nak buat benda sama kepada anak-anak dia? Benda dia akan bersambungan. Saya bagi contoh ada golongan, bukan kaum tapi golongan dari segi mentaliti di mana dia bukan saja tak minta duit daripada offspring dia, anak-anak dia, tetapi dia sediakan duit untuk sambung belajar untuk anak-anak dia. Itu satu. Kalau anak-anak dia dapat scholarship, dia akan bagi duit yang banyak itu kepada anak dia sebagai business venture. Sebab itu kita nampak ada orang, contohnya dentist ada orang lepas dia dah habis serving the government, dia kerja sebagai locum ke di sana sini. Tapi ada orang dia buka terus dentist, dia punya dentistry tu. Kita tanya dia, mana dapat duit? Parents bagi. Parents dah simpan awal-awal untuk dia punya pembelajaran, tapi dia dapat masuk public university, jadi dia punya cost rendah. Hasil duit yang parents dia dah sediakan untuk sambung belajar dia tu, dah buat bisnes. Dekat situlah yang paling cantik. Kita nak anak kita lebih baik daripada kita, bukanlah kita perah dia. Sebab setiap perah yang kita ambil itu, susu daripada dia tu, duit dia tu, dia tak boleh guna untuk bina keluarga dia, untuk bina kerjaya dia, untuk bina dia punya kewangan. Sebab nak bina kerjaya pun kena ada duit. Contohnya nak ambil professional paper ke, kalau benda ni telah dikacau oleh ibu bapa, dan susahlah anak tu untuk
untuk fully realise dia punya potential. Okey, jadi rancang keuangan anda mesti terlambat anda boleh ke Instagram ataupun Facebook Financial Faiz untuk mendapatkan pelbagai perkongsian Kalau boleh YouTube, TikTok lah yang paling popular lah. Betul lah. Saya rasa TikTok lah paling mudah sekarang kan. Betul, alhamdulillah. Okey, terima kasih, itu saja